Why not? Yeah, we're gonna do okay. Damn, why gotta go so confident? Baring tiba-tiba macam zap keluar daripada badan, tengok macam drone. Baca ayat kursi, baca 3 cool. But it is wrong. Wow, you started podcast just like that. Oh, okay. Whoa. Ikut kajian kita ada 4 kategori manusia yang boleh tengok jin. Tak ada hal bro, memang tak ada hal bro. Memang tak ada hal bro. Memang tak ada hal. Yo, drive it on. Dia tak guna ruqyah semata-mata, tapi lebih kepada guna point pressure, physical touch. That's like acupuncture. Yes, kind of acupuncture, but combination dengan ruqyah. That's the first time for me. Yes, combination dengan ruqyah. Kalau nak namakan dia, mungkin kita boleh bagi nama menggunakan energi metafizik. Metaphysics. Yes, Okay, metaphysics. this is the first time I'm hearing about Berubat. Berubat sihir Santau melalui metaphysics. Metafizik, yeah. First time for me. Yeah. So dari situ bila saya lalu fasa tu perawatan, jadi beberapa kali pergi rawatan, perubahan pada mak sangat ketara. So saya cakap this is something yang very unique. So sangat unik. So saya nak tahu apa sebenarnya di sebalik rawatan ni. So di situ saya belajar. Bila saya mula-mula belajar, saya menyangkakan rawatan dia macam ilmunya adalah something yang macam supernatural lah, macam ada aura, energi macam bom-bom ke apa, sebab kita tengok dia rawat guna bom-bom. At the end dia suruh kita istighfar banyak. Banyak istighfar. So di situ sebenarnya penerapan perawatan dia adalah tauhid. Rawatan sebenar berkenaan dengan sihir, gangguan jin, semua makhluk tak nampak ni hanyalah satu je, meminta perlindungan kepada Allah. Tidak ada satu pun rawatan yang protection, perlindungan yang boleh melampaui itu. Ramai orang bila dia kena gangguan, ada rasa gangguan, terasa gangguan, ramai rasa baca ayat kursi, baca 3 cool. Correct. But it is wrong. Whoa, hold on. Wow, you started podcast just like that. Why is it wrong? But that's one of the, I think, fundamentals, basics when nak lawan jin, whatnot. I think ayat kursi is one of the most basics. Because it's not ayat who can lawan jin. Hanya Allah yang boleh protect kita. Of course, but Okay. the ayat is the one that assists you. Okay, for example, if I need your help, do I need to praise you first, or I just ask for help? Mesti nak, Cap, help me. But if you understand ayat kursi, ayat kursi is a praise to Allah. Ayat kursi adalah pujian-pujian kepada Allah. Okay. Do you understand the difference? So you need my help, ask for help. Why you puji saya? Okay, jap. So you're an ustaz, right? Yes. Seorang ustaz yang bertauliah dekat Selangor. Dalam bidang perubatan. Dalam bidang perubatan. Yes. Saya dalam bidang perubatan ni, saya dalam lebih kurang 16 tahun lah. 16 tahun. Tapi 2007. ustaz tak percaya dengan guna ayat kursi Bukan untuk tak berubat, percaya. untuk berubat. Yes. There's a better way of doing it. Is that what you're saying? Yes. And ustaz punya, now you have your own center perubatan. Yes. Yang didaftar dekat? Kita daftar dah ada di setapak di Diamond Square Gombak. Apa proses untuk daftar pusat perubatan? Sebab ada kat Malaysia ni ada ramai, ada banyak pusat perubatan, and some people don't even know. Like at one point when zaman Cap kena pergi berubat, maybe 4-5 years ago, kerap kena sihir lah. So we always go to a different ustaz punya tempat tau. Sometimes we go to this dodgy looking kampung, this rumah. I'm like, yo guys, ni tempat proper ke ni? Kita jumpa ustaz ke bomo ni kan? Say, no, this is ustaz ni, confirm ada sijil semua. I'm like, ya ke? You faham tak? Yes. Ada banyak tempat yang kita pun tak tahu, is it registered ke tak registered? What's the process to daftar? Okay, sebenarnya on 2008 ada isu pasal penipuan. Ada kematian, kes-kes kematian di mana orang pergi berubat dekat Bomo tapi mati. Ada pergi berubat kat Bomo yang dimasukkan air dalam mulut, konon dia nak kalau jin tapi mati. So benda ni boleh check dalam paper lah. Ada kes lah? Ada kes, ada banyak kes. Kalau kita refer dekat archive, memang boleh jumpa dalam paper So persatuan ditubuhkan, inisiatif daripada salah satunya Darul Shifa, menubuhkan Persatuan Perubatan Islam Malaysia. Namanya adalah GAPIMA. GAPIMA ditubuhkan
untuk memperkasakan perubatan Islam. Dan juga dibawa perubatan Islam ni ke lebih maju ke hadapan supaya boleh buat rawatan di hospital secara official. Wow. Yes. Wait, so KKM dah recognize perubatan Islam? Yes, dengan syarat. Since when? 2008. Yo, how come I didn't even... Do you guys know this? Tak Tak tahu. pernah dengar. I didn't even know. That means First KKM time. have recognized perubatan Islam Yes. in hospitals. Yes. Tapi yang recognize ni Yo. adalah apabila keluar akta baru, akta Wait, 775. hold on, I'm confused now. I'm confused now. So are you telling me that it's possible for doctors to consider an ustaz to berubat orang? Yes. For real? For real. Di Malaysia memang dah praktis lama dah. Sumpah, my first time I'm hearing this. Saya ada- dah rawat dekat IJN. Ada. Doktor Saya rawat sakit. dekat saya rawat doktor. Wait, you've been to a hospital Yes. untuk rawat orang? Yes, I've been to IJN even. Yo, hold on. So wait, at that time, I want to understand this. At that time ada orang sakit. Waktu tu adakah sebab doktor tak faham kenapa dia sakit that they accepted an ustaz to come in? Doktor tu terima untuk sebab it's not easy. Doctors It's are very not- strict. not in the Doctors first step. Betul kan? Yes. Doctors are very strict when it comes to siapa nak give an opinion about a patient. They're very strict. Are you telling me at that point in time, the hospital allowed you to come inside the hospital Yes. to berubat a patient? Yes. Can Actually, you share a little bit what happened? okay. Last year, it happened last year. I've been Okay. called to IJN. Okay. Okay. This Waktu tu? waktu tu Tan Sri ni dia sakit teruk. Okay. And dia ada masalah allergic yang teruk. Okay. Okay, masalah allergic yang teruk yang menyebabkan dia kehilangan darah. Hilang darah dan doktor dah masukkan darah dia hilang. Masuk darah dia hilang. So one day the doctor come, doktor cakap, Tan Sri, kita dah run test, kita dah buat blood test, kita dah buat allergic test, kita dah buat this test, and all of that kita dah run except one thing that Tan Sri yang I nak bagi tahu you. Satu benda je yang I punya cikgu bagi tahu yang I kena follow is, dia kata doctor are idiot, the patient are pathetic. So saya ni yang tak reti apa benda bahasa ni, dia explain adalah nampak sakit, patient tu memang sakit tapi doktor tak tahu apa benda. Semua So, test, semua run, semua every test. Then Hospital dia mahal cakap, tau. Hospital mahal. dia kata, Tan Sri, I allowed you to pergilah mana-mana berobat, cuma jangan pergi yang pakai tulang harimau je. So maksudnya you pergilah try another treatment, tapi Okay. janganlah pergi benda yang merepek-repek. Okay, so the doctor advised the Tan Sri Yes. untuk cari ustaz. Betul. Wow. And Is this is it- a private hospital. IJN. So then you came in. Yeah, I came in. You came to the hospital. Yes, waktu tu tengah ada PKP kan, ada tengah kes-kes COVID lagi kan. So kenalah pakai ikut prosedur dia, pakai mask apa semua. And ustaz berubat Tan Sri dekat Di hospital, yes. hospital IJN. Ada satu kes lagi di hospital Selayang. Wait. That's Nah, not jump. banyak Let's not jump there yet. Selepas ustaz berubat dia makin okay. Yes, ada perubahan. Memang perubahan banyak selepas tu lah. Tapi rupanya dia ada isu lain. Physical fact dah, umur pun dah lanjut. So kita family dia kata, oh mungkin it's asbab sajalah. Tapi yang penyakit dia tadi tu, yang dia suffer tu, dia tak boleh tidur. Dia bila senja je dia menggeletar, bila senja je dia gelisah. So itu adalah sinta-sinta gangguan jin. Okay, so you berubat a guy at the hospital. Yes, the point is rawat di hospital. Oh. Baru-baru ni ada juga kita pergi hospital di Sedang. Kes apa tu? Sihir dia tak sedarkan diri lama kan? Dia macam koma. Doktor pun tak tahu nak buat apa dan panggil kita datang. Dia masuk ICU koma tapi tak tahu koma apa. Okay, so the hospital contacted you guys. No, The patient, family, the patient, the family. Biasanya family yang akan call. Apa nama pusat rawatan? Treat Me Wellness Center. Treat Me Wellness Center. Treat Me Wellness Center. Yeah. Treat Me. The reason Yo, why hold on. This whole time. Minta maaf sebab I have about 10 years experience pergi jumpa berubat ni. Semua nama-nama Islamic habis. Betul. Very Islamic names. Why are you the first group of people with a very international International, name? Treat Me
Wellness Center. That sounds like a yoga place. Massage place. Bunyi macam tempat yoga ke tempat massage. Macam spa pun ada. Sebab Treat me wellness kita treatment, kita open untuk semua bangsa, semua religion. So kita boleh rawat India, kita boleh rawat Cina. But are you using the Quran? Yes. Everything is Quran. Everything must be based on Quran. You tak boleh lari daripada Al-Quran. You're using the Quran as your foundation for treatment. Yes. Tapi you punya ustaz punya patient, even non-Muslims datang berubat. Yes. I teach diorang sebut Allah untuk buat breathing technique. Wow. Yes, because I said Allah is my God and your God. I don't say that Allah is my God, your God is your God. No. If I said that your God is your God, Allah is my God, it means I accept that ada lagi Tuhan selain daripada Allah. So I only have one God, which is your God and my God. Treat Me Wellness Center. Yes. And ustaz guna Spiritual cara treatment. Metaphysics. Metaphysics. There's no baca ayat kursi. There's no no. tiga kul. No. What do you do? Okay, actually all that bacaan kita practice untuk diri kita. Yep. So after isya time or waktu kita bangun tahajud Yep. or bangun subuh, Yep. that's the time untuk kita do the meditation. Kita panggil amalan dasar. So you have to reload your energy. Kita panggil isi peluru lah. Isi peluru. Nak pergi perang, you kena prepare peluru kat base. Bukan sampai dekat tempat perang baru you sibuk-sibuk nak baca. Kena pendang. Correct. Tak sempat baca, orang dah hysteria. No, kita sampai kita terus perang, kita terus belasah. Wow. Yeah, extreme. So can you see things? Ustaz boleh nampak benda tak? Sebab No. our last few guests, ada ustaz yang boleh nampak, ada yang ustaz yang dia boleh tangkap mana hantu. Oh, tangkap mana hantu tu, tangkap tu possible. Tapi tangkap macam mana? Adakah dia boleh melihat? Which is kalau ada perawat yang kata dia boleh nampak, which is tak boleh sebenarnya. So you think it's bullshit? It's not totally bullshit, but there's a reason behind that. Okay, mengikut kajian kita ada 4 kategori manusia yang boleh tengok jin. Pertama, dukun bomo ustaz yang ada pakai pendamping, dia mungkin ada jin. Kedua, pesakit, dalam badan dia ada jin, dia boleh tengok jin. Ketiga, anak kecil, baby, boleh nampak jin. Kalau you punya ada anak nampak kelibat sana kelibat sini, boleh nampak jin. Keempat, jin ni menayangkan diri untuk tujuan fitnah. Boleh berlaku di sekolah-sekolah yang histeria, boleh berlaku di hutan-hutan yang ternampak sana ternampak sini. Tapi in order you nak nampak clear, impossible. Why? Because Allah deny. Wait, hold on. Ustaz, our previous guest memang claim dia boleh nampak. Here today we have another guest named Henry. Henry ni ada pengalaman sedikit dari kecil boleh nampak. Is that right, Henry? Yep. Okay, share a little bit about, because according to Ustaz here, tak boleh nampak. Sampai umur berapa Henry boleh nampak tu? Tapi kan Jangan tapi pula. Sebelum the podcast they told me you can see. Just be honest here, Henry. Just be honest here, Henry. It's fine. Sampai umur berapa Henry boleh nampak? latest lah kan, yang the latest. Ya. Saya nampak bila saya dah tahu cara merubat diri sendirilah. Umur berapa tu? Saya dah stop medicine 5 tahun dah sekarang. So last Henry boleh nampak benda umur berapa? Sekarang 37 kan, tolak 5 tahun. 32. 37. Okey, 32 Henry boleh nampak benda. masa saya sakit tu kan, saya dirawat oleh macam-macam ustaz lah. Okay. Perubatan Islam. Cuk. But umur 32 Henry boleh nampak benda. Yeah, He's not on the floor. Bukan daripada 32, actually daripada kecil nampak. Tapi bukanlah totally terbuka hijab orang cakap Correct, tu. but Ustaz says that hanya 4 je yang boleh nampak. Yeah. Dia tak fall that category. Dia second. Which one? Yang sakit. Sakit. Henry sakit. Yup, sakit. Okay. Saya boleh cerita daripada term science, medical and spiritual. Okay. Benda-benda macam tu lah. Okay. Sebab saya kena menerima takdir kan. Kalau ikut term science, saya dah didiagnose oleh bipolar disorder type 1. Lepas tu bila saya buat review dengan doktor yang cerita daripada kecil, kadang-kadang kita nampak macam lembaga, dia tak totally menunjukkan macam, kalau Pontianak memang jelas saya nampak lah. Tapi kalau hologram tu kerap. Hologram. Tapi bukanlah dia kerap lah maksudnya. Kira dia berjalan. Bila sampai besar tu, kita terima je lah takdir tu kan orang kata. Uish, that's seram. Sampai umur 32 boleh nampak benda. 25 nampak benda dah lari dah.
Tapi benda tu ada yang tanya kan, macam mana Henry hadapi semua kan. Nak tak nak kita terpaksa berdamai dengan takdir lah. Terima je lah kau dalam keadaan tu. And orang kata, ustaz yang pertama lah yang treat saya dekat Sabah, yang orang kata job saya yang dekat Sempurna tu lah, itu betul-betul jatuh down. Adik saya datang daripada Semenanjung, bawa ustaz tu tengok tu, dia kata abang awak ni hanya dia sendiri yang boleh merubah diri dia sendiri. Masa tu saya macam dikawal oleh something tau. Mata ni hanya CCTV, tapi badan bergerak sendiri masa tu. So macam kita nak halau hantu tu keluar daripada tingkap, tapi dalam kita punya berperang melawan benda-benda syaitan tu semua kan. But how do you differentiate between, is that my bipolar kicking in? Masa tu saya tak tahu. Okay. Saya tak tahu. Sorry. So you didn't know you were, is it bipolar or is it because of Masa tu saya tak tahu itu adalah simptom. Bila mana dah ustaz tu dah habis rawat kan, adik saya bawa pergi hospital lah semua kan. Doktor pun macam mana nak treat dekat sini ke ataupun bawa balik Semenanjung. Adik kata bawa balik Semenanjung kan. Pergi kat hospital Kajang. Selang beberapa bulan, simptom tu kan bipolar ada simptom-simptom dia kan. Lepas tu pergi kat Kajang, sampai ambil air belakang tulang tu kan. Doktor tengok semua, scan, tak ada apa, kosong. Okey. Sebab mula-mula suspek virus apa tu yang kat otak tu yang tak ada okey kan, sebab itu. But you told the doctor you can see ghosts. Tak lah, masa tu saya merepek sebenarnya. Kalau dalam term sains, saya dah orang kata fasa psikosis. Okay. Psikosis tu kalau kita dah tak boleh kawal diri kita kan. Masa doktor dekat Kajang masih tak dapat detect. Balik rumah lah macam biasa. Tapi waktu tu dia bagi ubat apa? Biasa lah, macam antibiotik semua tu kan. Buat penenang ada lah. Penenang. Tapi tak, masa tu tak dapat detect lagi kan, tu adalah mental illness. And then berlanjutan parents bawa pergi berubat. Mostly my parents from Indonesia kan. Kita orang bawa banyak kawan-kawan yang circle Indonesia lah. So still tak dapat detect. Sampailah saya dah kerap sangat psikosis kan. Psikosis ni tahu tak, dia kan bipolar, dia punya fasa kan. Hypomanic, manic and then psikosis. Bila dah kerap psikosis tu, bapak saya mungkin bawa pergi dekat ni hospital SUKM. Masa tu itu kira critical lah. Itu kat situ dah saya ambil apa tonggas yang bomber tu. Yang padam api tu, fire extinguisher. Yeah. Saya campak masa tu. In the hospital? Yep. Ada bisikan tu. Bisikan tu memang banyak. Memang banyak. Wow. Dia macam mengarahkan ke sana sini kan. And then tak tahu lah, datang some doktor kan. Doktor tu pandai lah. Dia tapi mungkin, buang Henry buang benda tu just for, you don't know why. Sebab saya macam kenapa mula-mula doktor tu letak dalam satu bilik yang kaca tau, penuh kaca. Kenapa kena duduk lama pula tu kan. Kita duduk daripada pagi sampai petang kan. Kita stres lah kan, keluar lah. And then macam ambil fire extinguisher tu baling. Datang doktor, you were manic. Datang doktor mungkin dia inject kot penenang, tahu-tahu dah dalam satu tempat lain. Macam tu lah cerita dia. So when did you berubat, or when did it end? Ke masih ada lagi? Sampai sekarang? Ada. Ustaz. Ustaz, can you check in right now? Check Ugi ya. No, give us how metaphysics work for him. Biasanya pengalaman saya, kalau ada anak-anak daripada kecil ni dah ada gangguan, parent mesti problem. Parent mesti dah ada the same pattern. Okay, kalau dalam bidang perubatan saya akan follow pattern, because I'm basically is the computer engineer. So nak repair komputer ni, kita cari what is the main issue there, the root, blueprint. Kan? Tiba-tiba tak plug je yang tak sambung, komputer tak hidup. So kena cari dulu, kena check dulu fuse putus ke. Faham. So based on experience, anak-anak yang problem daripada kecil ni, mesti parent ada problem. Usually the same pattern ada. Okay, kalau nak tengok senang je. First kali you tengok you punya adik-beradik, siapa yang problem, dah you tahu you ada problem. So you pergi dekat you punya mak dengan ayah. Ayah belah ayah dengan belah mak, ada tak the same pattern dalam adik-beradik dia orang? Pattern tu macam, pattern ni macam ni. Ada tak yang high temper dekat dalam belah ayah? Mak dengan ayah siapa paling high temper? Mestilah ayah. Okay, belah ayah kan. Daripada adik-beradik ayah, berapa ramai yang ada pattern high temper? Saya tak berapa kenal sangat yang belah-belah ayah. Tak pasal sangat. Okay, adik-beradik ada tak masalah
emosi. Adik-beradik perempuan ada tak? Saya seorang je lah. Saya seorang. Oh, ada seorang. Sebab saya sulung. Adik-adik saya semua ni. Okay, ada adik-beradik perempuan tak? Adik perempuan seorang jelas. Seorang jelas lah. sulung. Yang lain ada lelaki juga. 3 lelaki, 1 perempuan lah. Yang 2 lagi lelaki tu ada tak masalah emosi, high temper? Ada juga adik nombor 3. So same pattern. Kenapa Okay. Di sebalik amarah adalah syaitan. Very simple. Siapa cakap? Rasulullah sebut. Di sebalik amarah adalah syaitan. Syaitan tu yang duk bisik. Kalau orang cakap dengan saya, anxiety, depression, ini semua jin punya kerja. Anxiety clearly Allah mention dalam Quran surah An-Nas, memang itu gangguan jin. Cuma orang tak faham. Orang ingat dia anxiety sebab doktor mana ada term. But Allah mention was-was is anxiety. Dalam was-was ada GERD. GERD adalah problem yang punca kepada segala penyakit. Oh, I got GERD. Yes. No, Orang I yang ada got anxiety, anxiety, gastric and GERD. Call me, treat me center. Really? please come. Welcome to Premier Center. I can explain to you why. Boleh lanjut sikit tak? I nak bagi sudut pandangan detail sikit. Boleh. Contoh macam ni, apabila Rasulullah bersabda syaitan duduk pada tompok-tompok hitam pada hati manusia. What you understand? Usually orang akan faham tompok hitam pada hati manusia ni adalah orang yang buat dosa, buat maksiat, hati yang busuk, fikiran negatif. But ramai orang yang lupa that hati itself adalah organ, which is filter. Filter apa? Filter kepada darah. Daripada jantung pam ke hati adalah, lepas daripada hati baru menyeluruh kepada seluruh tubuh. Kalau kita ada penapis kowe, penapis kowe tu kita tak tukar, apa akan jadi pada air yang keluar? Mestilah air yang kotor. So hati yang ada masalah kotor tadi tu, secara fizikalnya akan menyebar ke seluruh tubuh kotor. So now kita di perubatan kita consider jin is a pest. Virus. Pest, not virus, pest. Pest. Yes, like lipas, lalat, tikus, nyamuk. Apa yang attract pest ni datang rumah kita? Lipas attract datang rumah kita sebab ada sampah yang berterabur, ada leftover. Lalat attract rumah kita, ada bau-bauan yang menarik dia. Nyamuk ada kat rumah kita because kita ada tempat takungan air sekeliling rumah kita. What is perawat punya tugas? Perawat is a pest control. Kita datang you punya rumah, kita kena bersihkan you punya rumah. Bersihkanlah, macam kita buat rawatan, kita bersihlah dulu, bunuhlah lipas-lipas semua. Dan kita tinggalkan racun dekat rumah. Pendindingnya. Tuan rumah kena continuously take care of rumah tu, daripada segi spiritual plus dari segi pemakanan. Sebab tu datangnya makanan sunnah. Kenapa Nabi ajar makanan sunnah? Kenapa makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang? There's a reason why. Because perut yang tidak terjaga akan adanya sampah. Contoh, now beberapa minggu lepas saya baca pasal gluten yang efek pada usus manusia. Orang yang makan gluten, that gluten akan start dalam dia punya usus for 56 hours. Which, but gluten is in everything. Yes, but dia kata just imagine 56 hours dalam you punya usus, how bad is the inflammation would be. So bila ada je inflammation, that is, I consider is sampah tu. Okay. And that attract the jin. Okay, so secara ringkas, if you eat a lot of junk food, you're gonna get a lot of jin. Sicknesses. Yes. Detox lah. So gangguannya terbahagi kepada 3 mengikut kajian kami. 1 gangguan fizikal, 1 gangguan mental, 1 gangguan iman. Iman is target utama. Apa-apa pun sebenarnya, orang sebutlah sihir ke, sakai ke, santau ke, semua is iman is targeted. Okay? Untuk dapatkan iman, first dia kena sakitkan fizikal. Untuk dapatkan sakit fizikal, kacau mental dulu. Macam abang, daripada kecil diganggu mental dulu, lama-lama efek fizikal. Faham tak? So lama-lama dah ada sakit tinggi lah, darah tinggi lah, terlalu stres, depres, darah tinggi pun jadilah gaut semua. Betul tak? So all this is intertwined with jin. Yes. Sebab saraf darah kan. Yes. Semua saluran darah. Macam orang yang ada physical punya problem ni, easy sangat nak kena gangguan jin. Wow. Contoh, kalau kita tengok orang yang sakit tertentu, Maghrib gatal, time nak baca Quran mengantuk. Itu setan punya kerja tu. Sakit fizikal ada, semua orang ada sakit fizikal, tapi yang melebih-lebih daripada sakit fizikal tu. Okay. Macam, boleh saya jawab tentang bipolar abang tadi tu? Boleh silakan. Okay. On 2020 kita ada buat discussion dengan seorang doktor pakar di HUKM. Abang kata pergi HUKM. Aha.
Kita tanya question dengan doktor ni. Dia profesor lah. Dia neurosurgeon. Saya cakap, Prof, ada tak kajian dilakukan untuk orang yang ada gangguan jin dekat hospital? Dia kata, tak ada specifically, tapi kita ada buat kajian tentang orang yang ada masalah mental. The reason why doktor bagi you ubat, because they find out that there's a chemical imbalance dalam you punya brain. Betul. So dia bagi dia chemical, dia bagi ubat-ubat untuk balancekan you punya chemical. But they have no reason why the chemical unbalanced. Imbalance tu dia tak tahu. Kenapa jadi imbalance? So dia kena bagi ubat, bagi balance. So dulu kita pernah buat kajian, macam mana kalau kita kombinasikan rawatan kepada orang yang ada masalah mental ni dengan spiritual punya treatment. So kita guna metod treatment kita plus dengan dia makan ubat. Combination tu 99% you cure. Oh wow. So you mix medical with spiritual. Yes. Must be. But this is the first time for me. Kita dalam 10 tahun kita pergi berubat kiri kanan. I've never met one ustaz that says baca ayat kursi, minum ayat kursi, minum air dengan ayat kursi and take a priest. Don't forget to add a little bit of Xanax or Panadol. First time for me. Yes. Can you, ustaz, if you don't mind, can you check him right now? No, this we cannot do this scanning like No, that. not scan. I mean, like, can you, like, you told me puncture points just now. You almost acupuncture. Can you just demonstrate right now how it works? If you don't mind going to that side. Of course can. Mal boleh cuba ambil dia. We show the some proof tu. Boleh. Cuba. Abang jangan jadi macam ngamuk-ngamuk Okay, we're gonna do a InsyaAllah. live. Mana telefon Tuan Bali? Boleh saya duduk sana sekejap? Boleh. Mari tetamu, next tetamu. Next tetamu, answer. Oh, here we go. Apa tu? Okay, nak floating tu? No, it's okay. Itu 400 ya. What is it? This is Abang tu white saya dah. pepper. White pepper. White pepper. White pepper. Yes, lada putih kan. Lada putih. Banyak orang guna lada hitam. Kalau macam geng-geng ayah saya semua garam, ada benda-benda Kampung ada asal family. Surabaya. Surabaya. Dah macam-macam dah. Geng tarikat semua dah semua dah try tak boleh jalan. Actually family saya daripada Minangkabau. So somehow Wait, guys, hold it, guys. Every shaking rolling, bro. Wait, hold on. What is this? White pepper. This is Lada putih. lada putih. Yes, white pepper lah. So what's the function of this now? Okay, actually the white pepper ni is a medium je untuk kita gunakan pressure point. Okay. Kita tekan pressure. Kalau perubatan Melayu dia guna lada hitam. So kita tak nak guna lada hitam sebab lada hitam dia punya kulit tu kan macam menggerutu sikit. Ada yang bahagian keras. Betul. So kalau kena kat kulit kadang-kadang kita tak pasti. Ini sakit ni sebab kulit kena sebab biji ke atau sebab kita tekan. Okay. Okay, macam tu. So kita tak nak ada konflik. Okay, minta saya tangan. Okay, biasanya kita punya metod kita test pada fizikal lah. Betul. Okay, ini adalah rasa biji bila kita tekan. Betul. Okay, biji kulit abang boleh rasa? Biji ni saya tekan. Okay. Abang rasa apa? Tajam ke tumpul? Macam bulat lah. Bulat. Okay, saya tekan kuat-kuat, sakit tak? Tak. Rasa biasa lah. Okay. Kalau saya tekan rasa biasa berarti tidak ada di laluan ni lah. Oh. Yeah, so abang pusing sini sikit. Sini ada go. Okay, kita check the second finger. Okay. Okay, kenapa kita check finger? Because Rasulullah kata syaitan masuk dari hujung jari kakimu keluar ke ubun-ubunmu. Berarti the whole saraf adalah laluan bagi syaitan, laluan bagi jin. Okay, kemudian pergi second jari lah. Rasa apa-apa? Ada sikit-sikit sakit. Ada rasa tajam sikit. Tajam sikit. Belum lagi. Okay, now kita pergi jari sini. Oh, sini lagi kuat rasa kan? Betul tak? Dia macam kena tulang. Kena tulang. Okay, tapi tak ada tulang. Okay? Sini Kurang. sebenarnya sini lagi besar ni. Okay? Tengok sini. Abang ni biasanya kalau saya tekan sini sakit, orang ni ada masalah pernafasan, masalah dada. Biasanya lah. Okay, tengok kalau saya tarik daripada dada sini, sebenarnya metod ni tak boleh praktik macam ni. Kita kena daripada kaki dulu. Yelah. Okay kan? Faham. So this is the way how kita do the treatment. Okay. Then abang ni bila lagi banyak saya tarik ni, abang akan rasa pressure dekat jari ni. Dia punya pain dekat jari ni. Betul. Okay, bila saya tarik sini,
dapat tak rasa macam something yang lepas kat jari kan? Okay, now nak tahu adakah sakit tadi tu sebab saya tekan ataupun sebab ada benda lain? Okay, saya tekan balik dekat jari yang sama. Ni biji, saya tekan semula. You see the difference? Sama. Sakit. Tanya belum kena. Sakit ke? Sakit? Rasa macam mana? Okay, ini dia tak sakit. Dia ada certain point. Tak. Tu sakit. Okay, sini Tu sakit. Okay, dari sini. Okay, saya tekan balik pada jari yang sama. Okay, tak ada. Saya tekan kuat-kuat. Sakit macam Sebab fizikal lah, sakit fizikal. Tapi yang tajam tadi tu tak ada. Tapi tak? yang paling banyak tajam okay. sini. Jangan tarik sini, jadi orang jadi hantu. He can? Apa benda He can? ni? Betul? Dia boleh switch? No, not really. Sebab abang ni dia under control. Dia dah tak boleh tak jadi hysteria. But I'm not under control. Try me. Boleh? Serius? No, boleh. Wait, you go first. Serius? Macam saya dah 5 tahun saya dah belajar control. Dia, You dah boleh control? Kerpis had no control. Let me try. Kerpis has no control. Hey, we're gonna cut the camera if it. sebenarnya kalau betul-betul nak cuma kena mula daripada kaki. Tapi tak boleh. Wait. Ustaz, slow sikit. I get nervous when it comes to all this. Okay. Ini biji ada ni. Okay. Kita golek kat tadi kan. Okay. Kita tekan. If it is only physical. Yeah, that's physical. Yeah, Kita tekan that's. kuat-kuat. Yeah, that's physical. Tak rasa pun. Yeah, nothing. Okay. Berarti tak ada apa-apa pun. Here got nothing. Tak ada benda dah. Okay. Tapi kalau ada, Wow, slow. kalau ada, bila kita tekan macam ni, you akan rasa sakit tajam macam kena jarum. Kalau tak ada, saya tekan kuat-kuat ni, tekan ni, kuat tak saya tekan. Sakit ke? No, tak sakit. Biasa je. Biasa je. Yes. That means I have no see here. Not yet. Oh no, yeah, we're gonna do. Okay. Damn, why I gotta go so confident? Jadi tengah. So, Wait. kalau ada, bila kita letak dia, you tahu the difference. Oh, okay. Whoa, Now you know. whoa, what's that? What was that? So, I just letak, Oh. baru letak sikit. So, you see the difference? Tadi I tekan kuat-kuat. No, was that for real? Yes, see? Oh, whoa. Sakit tu lah. Sebenarnya dia sakit dia. Oh, okay. So what? So I tak boleh tarik macam ni. what does it mean? I have something. There is something in your body, of course. Tapi on this finger, what does it mean? On this finger, normally, you always feel like macam berat dekat belakang. Betul. Always. Betul. Yeah, that's true. That's true. It's all, actually, semua ni, if you study Chinese acupuncture point, exactly almost the same. It's the same. So, but dari segi Islam, when you do that just now, Yes. adalah tanda that I have something like see here or gangguan jin. Gangguan jin. Senang sebut lah. okay. So that on that finger, right? Yes, Different this point. different points ada different indicator. Yes. Apa Okay, beza? This one is normally dekat bahagian you jantung. Oh. So you ni Wow. selalu cepat penat, pancit. Okay. Cepat Wow. letak sikit je. Ini jantung. Yes. Yo, I always get tired. Yes. Okay. Kalau kita kira selalunya kita ada 72 point. Bayangkan kaki semua tu, tangan semua tu, jantung, kepala semua about 72. But it can go to 80. Tengok sakit. So you nak I continue? Just slowly, I'm really sweating. I'm really sweating. Automatic. So benda dalam badan you react lah. Jadi jantung you berdebar-debar, nanti you sakit kepala, tiba-tiba you rasa gelisah. Because kita orang punya teknik bukan teknik ruqyah ala-ala jin. Kita pancung terus. Pancung terus. No, that's why it's painful. Yeah, very painful. No. I would never do it on camera. Wow. Okay, I can explain by science later macam mana nak explain detail. Okay, but he's okay. That means No, not okay. Oh, Of course not okay. Macam you. because I didn't see any reaction of that. Oh, this guy's strong. Sebab dah biasa Dia control. Dia boleh control. Saya dah belajar teknik grading semua tu. Yeah. Oh, I didn't belajar. Dia I'm zero. pain, Yeah. tapi saya bukan nak sakitkan orang. I just nak tahu ada tak ada je. So- Bila dah ada kita tarik. So when you know that I have something, so what will be the process for Kita cabut keluar je. cabut macam mana? Macam Whoa, just tell me first. Yes, Tell me first. Okay, I Cabut terus, man. I get nervous. I Okay. just put your hand Okay, like okay. this. I just tarik. This is the metaphysic energy. Kita tarik dia keluar. Kita cabut. Oh. The okay. metaphysic energy ni semua orang ada. Semua orang ada. Semua benda ada. Pandai guna tak pandai guna je. Okay, faham. So basically, you can berubah. And how long is the whole process to berubah person?
15 minit. Okay. While we continue with the podcast, so it has been confirmed Malaysia, Capri's got some sea here. Macam mana ustaz lain kat luar sana boleh terus cakap, oh ni tanda sihir atau ni tanda santau? Berdasarkan sama ada dia kata ini sihir atau santau based on diorang punya experience. Normally kalau orang ada masalah paru-paru, batuk-batuk ni diorang kaitkan dengan santau lah. Yeah, but just now when you say that this part is the jantung, does it mean I can have a jantung problem? Not really jantung problem. You selalu cepat penat, macam cepat pancing, malas tanpa sebab. No, I get tired very quickly. Inilah. So the gene block the signal. So jantung you slow pump. Okay. Untuk menggerakkan semua organ dalam badan kita, everything is about signal. Signal sending by otak kepada seluruh anggota badan. Yep. Okay. The jin adalah satu makhluk yang Allah ciptakan daripada wave. Yang which is orang kata, pandai-pandai je kau cakap jin daripada wave. Now, kita pegang pada satu hadis Nabi. Rasulullah bersabda, seandainya jin itu wujud di antara kamu, tiada ruang untuk kamu duduk. Which is, Rasulullah sebut tu adalah dalam Masjid Nabawi dengan sahabat-sahabat. So, berarti dengan depan Rasulullah tu banyak ke jin? Ada ke jin yang berani duduk depan Rasulullah? Tapi bila kita bawa hadis tu di zaman kita sekarang, kita memahami bahawa yang ada di antara kita sekarang ni adalah wave. Kalau wave ni kita nampak di 3G, 4G, Wi-Fi, 6G yang depan kita ni, nak duduk mana? Sesak. And that's why the jinn can travel very fast because they are wave. Macam kita call sana sini is a wave. Okay. Now, apa kaitan dengan tubuh badan kita? Macam mana jin tak dengan badan? Rasulullah bersabda, syaitan masuk dari hujung jari kakimu, keluar ke ubun-ubunmu. Syaitan bergerak dalam salur darah kamu. Selain daripada jin, selain daripada darah, apa yang bergerak dalam salur darah? Is a pulse. Signal daripada otak, contoh kita nak gerakkan tangan. Tangan is a kinetic. Pulse hantar signal pergi dekat otot, menjadikan tenaga kinetik. Okay. So berarti jantung juga bergerak based on pulse yang dihantar oleh otak. Everything is controlled by otak. So boleh ke jin bagi sakit? Boleh ke jin bagi sakit secara fizikal? Yes. Okay. What our understanding by research adalah jin tak boleh bagi sakit secara fizikal. Okay. Why? Because kalau kita refer balik dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 22, Iblis kata, aku tak boleh buat apa-apa pada kalian. Aku cuma mengajak-ajak saja. Kalian yang terpengaruh. Oh. Okay? Kalian yang ikut. Aku ajak je. Kalaulah syaitan, iblis yang paling hebat tu hanya tak mampu buat apa-apa selain daripada mengajak-ngajak, bagaimana jin sihir level-level kampung ni boleh bagi kita sakit fizikal? Correct. How they do it? Correct. Kalau kita tak tanya macam mana dia orang buat sebab benda tu berlaku, kita kena tahu macam mana prosesnya. Okay, now Cap, I ambil you punya tangan. For example, I ambil jarum, I cocok dekat you punya tangan. Apa you rasa? Pain. Pain. How the pain? A sharp pain. Macam mana you boleh tahu itu pain? I mean the feeling. Okay, where the feeling come from? The nerve, feeling the nerves, come, the nerves. yes. The real kulit kita receive signal daripada jarum tadi tu, bagi tahu otak yang bahawa itu sakit. Correct. It's a pulse, right? Correct. Since that the jin bergerak dalam salur darah kita, boleh tak jin sending the false signal? Kata you sakit pinggang, kata you sakit belakang, kata you sakit tapak kaki. See? You mean he gives a wrong signal? Yes. Meaning you don't actually have the physical. Yes, that is. Tapi Kat pernah dengar case di mana apa orang meninggal sebab ada yang sampai kena santau, Yes. kena sihir. Kombinasi itu another one. Yang itu yang saya tak explain lagi. Tadi saya baru sebut tentang bagaimana sampah yang dibuat dalam rumah. Kalau kita jaga rumah kita bersih, orang baling sampah dalam rumah kita, that is the sihir punya kategori. And the sihir syaitan ni, dia boleh carry the things. Contoh, kalau dalam Al-Quran dia boleh kata dia boleh pindahkan istana Balqis yang besar macam tu, apalah susah kalau dia nak bawa Racun. kaca, racun yang very famous dalam perubatan Melayu, habuk buluh untuk santau-santau ni, habuk kaca. Kalau pergi berubatan dekat Darul Syifa ni, dia akan tepuk-tepuk keluar kaca. Apa susah bagi jin nak bawa serbuk kaca kalau istana pun boleh dipindahkan? Correct.
So it's a combination both. That's why saya cakap tadi rawatan ni perlukan both spiritual dengan physical. Is this the first time Henry yang you hear about perubatan Islam yang ada dua-dua? Terus terang memang first time. Yeah, same. Sebab kebanyakan kalau saya jumpa lah golongan ustaz, dia orang susah untuk menerima term science tau, medical. Correct. Kalau yang macam ustaz ni dua-dua dia terima. Yeah, first time for me too. First time. Sebab awak, kalau you tengok awal-awal panel kawan-kawan kita semua doktor pakar jantung, pakar otak. Actually the tempat saya belajar tu, senior-senior saya juga doktor-doktor pakar. Ada yang doktor pakar jantung, doktor pakar anestetik, doktor pakar bedah otak. Ada seorang tu bekas pengarah, ketua pengarah hospital dekat rehab. So dia orang ni semua belajar di situ. So saya ni lebih kepada junior kepada dia orang. So dia orang ni explain kepada saya how daripada segi medical term, and now macam mana saya nak faham daripada segi spiritual term. Betul. It's a combination. Saya pernah shoot lah sebelum ni dekat apa tu yang kanser negara tu kan. Kebanyakannya orang kanser kan. Kalau orang-orang tua lah kan selalunya. Dia kalau diagnose dia first cancer, dia tak jumpa kepada doktor tau. Pergi jumpa bomo-bomo ustaz semua kan. Tapi bila dah worst case, baru dia datang kepada doktor kan. Tapi bila dah, by the time dia dah sampai kat doktor tu, dah stage 4. Stage 4. So dia bagi nasihat lah, kalau boleh tolonglah. Ya betul, rawatan spiritual tu penting, tapi dalam masa yang sama datang juga kepada hospital untuk dapatkan apa tu yang kemoterapi tu semua. Yeah. Kalau kita detail kan, what is cancer? How cancer boleh jadi pada fizikal? Kalau kita tengok report doktor, the cancer cause is unknown. Yalah, semua orang ada sel kanser kan. Yes. Aktif tak aktif je. The cancer is unknown. Tapi bila kita belajar bidang ni, kita tahu makhluk yang paling halus Allah ciptakan adalah jin. Jin boleh pergi ke seluruh tempat. Berarti kalau dia kecil, dia boleh pergi ke seluruh tempat. So the jin, macam kita faham, the jin is a wave, and kita assume daripada kita punya kajian, the jin is negative energy. Kalau kita belajar Chinese medical, dia kata you have a negative energy, you kena pergi discharge, buat healing meditasi semua kan, untuk discharge the negative energy. Kalau kita assume that the jin ni adalah negative energy, makanan dia mesti negatif. Okay, now kita pergi kepada contoh orang ada kanser paru-paru lah. Okay, paru-paru ni terbentuk daripada apa? Daripada sel. Betul tak? Daripada satu sel membentuk satu paru-paru. Sel akan membiak. Satu sel tu apa bendanya? Satu sel terbentuk daripada satu nukleus, neutron dengan proton. Betul kan? You just imagine the jin hanya absorb satu energi, iaitu neutron daripada sel tu. Nukleus, dia tarik neutron dan tinggal nukleus dengan proton. Sel tu jadi apa? Tak balance lah. Sel tak balance, dia pergi mana? Sel yang mati, dia pergi ke mana? Makan darah putih. Sangkut dekat penapis. Sel yang mati akan pergi dekat filter. Filternya kat mana? Dekat hati. So it's all linked. Yes. The spiritual world is linked with the medical world. Yeah. They're intertwined. Yes. Jadi you imagine itu baru satu sel, memang halus. Tapi kalau ikut kajian doktor, di hujung jarum suntikan tu sangat halus kan, kuman boleh membiak 40,000 ekor. Hujung jarum je. You just imagine, jin ni lagi halus daripada kuman, berapa banyak dia boleh ada dalam badan you. And Nabi bersabda, jin boleh beranak 10 ekor sehari. So kalau awak dengar target tu, you just tengok dia punya multiply berapa banyak setiap hari. Yes. Kita orang dah pernah interview jin. Kita pernah tanya berapa. Ada yang kata 2 beranak 3 sehari. Hold on. Pernah interview jin. How do you can't just throw that inside the Ustaz conversation. interview tu dalam fizikal manusia ke apa? Macam mana Ustaz boleh interview jin? Okay, kita interview jin ni pada pesakit yang transform. Macam dia hysteria. Can someone transform now? Can he transform now? No, cannot. He cannot. Sebenarnya Because I really want to see that one day. Datang klinik boleh. Untuk kita punya method is very extreme. Dan sebenarnya Your method is extreme? Yes, very extreme. You have the most friendly name. No, Apa tadi? no. Apa nama Treat me. Treat Me Wellness Center. That sounds like the most friendly punya tempat perubatan, but you have the most extreme. Yeah, the practice very extreme. When you say because practice, we never negotiate with the jin.
Kita tak ada panggil jin Assalamualaikum jin penjaga. No. Kita tak ada buat benda-benda gitu macam tengah tempel orang gitu je. Tak, I mean like that is normally practice. Kebanyakan normally macam tu. practice dekat perubatan Islam yang mana saya pernah belajar dulu. Bagi salam lah dulu. Yes, bagi salam kan. Tanya jin, kamu jin ni tanya gini kan. Negotiate. Lepas tu nak apa kalau nak keluar, nak kambing ke nak So apa. you think that's all what BS? Yes. All that's BS? Yes. Wow. So your way is no negotiation. No negotiate. Tak ada bagi salam. Tak ada. Terus. Kenapa nak bagi salam? Jin kafir nak macam Kita berpegang pada satu perintah yang Allah bagi tahu kita dalam surah Muhammad ayat 4. Allah kata, apabila ada musuh yang menceroboh, tangkap dan bunuh sebanyak-banyaknya. Pancung leher mereka. Apabila Al-Quran diturunkan, ianya diturunkan bukan hanya untuk manusia, tetapi ianya diturunkan untuk manusia dan jin. Sebab tu dalam banyak ayat Allah sebut jin dan manusia, jin dan manusia. Dakwah Rasulullah bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada jin. So applicable dia adalah Al-Quran ni juga kepada bangsa jin yang menceroboh. Okay? Jadi kalau orang masuk rumah kita nak kata apa? Keluarlah. Macam tu, wah bagus. Mesti belasah dulu lah. Begitu juga dengan jin. Apabila dia masuk dalam tubuh kita, dia menceroboh tubuh kita. Harus diperangi. Tak boleh lembut-lembut. Tak boleh bagi-bagi salam. Siapa nak bagi salam? Di Islam ke? Ustaz, ada berapa ramai ustaz macam ustaz? Geng-geng kita lah. Mungkin ramai tak 50 Malaysia? orang kot. 50 orang. Tapi yang praktis, yang betul-betul praktis, kita orang 3 orang je. Termasuk guru saya pun ada praktis kat. Kita orang praktis. Tak ramai lah. Biasanya orang yang belajar kat sini ni bukan untuk jadi perawat pun. Tapi kita orang ni selalu macam orang datang cari, lama-lama macam buatlah satu center supaya orang boleh berkumpul tempat. Soalan Caps tadi, kena jadi ustaz ke nak jadi tukang perawat? Oh no, yes. It's not that ustaz, because we are just like normal people. Tapi ustaz, seorang ustaz yang bertauliah. Dalam praktis perubatan Tapi Islam. Abang Akmal, Saya adalah pesakit juga dulu. Tapi Abang Akmal, you are not an ustaz, tapi you can also berubat orang. Yes. Pada mulanya kita belajar, kita bukan belajar buat orang pun. Itu kita belajar tauhid. Tauhid is everyday. Pergi kelas tauhid. Aku cakap, alah, hai, tauhid kat sekolah kan belajar. Tapi ingat, tauhid takkan berhenti. Apa saja tauhid. Tauhid kepada Allah. Serah pada Allah saja. So Abang Akmal pernah berubat orang? Oh ya, saya dah, I think dah 10 years setelah 10 tahun baru kita rasa, saya rawat kat rumah je kat Putrajaya, ada orang datang kan tolong. After 10 years kita bincang cakap, barulah saya rasa macam this is time lah. Kita bukan ustaz dah 2 tahun baru macam nak mana buka. abang macam tergerak hati untuk berubat? Tergerak hati untuk berubat orang. Merubat orang. Tiba-tiba sebab first, abang dari dunia seni, betul tak? Oh, yeah. You've been managing artis dekat Malaysia ni. Dalam dunia seni ni kerap kena sihir, santau, macam-macam kan? Dia pada mulanya kita sakit. Sama juga kita cari obat satu Malaysia, ada jumpa tempat ni, dah jumpa dia. So kita ada nampak perubahan ketara. Bila berubat kita soal pula, macam mana boleh baik lah dia ni lah? Kat mana tempat dia boleh baik? Padahal macam tu je. Kan pakai ubat dah boleh baik kan. So, dan pada situ kita rasa macam ada something wrong lah. So bagi kita nak belajar. Lepas kita belajar tauhid tu bukan nak mengubah orang pun, mengubah diri sendiri. Tapi lepas lama-lama bila Allah gerakkan kita belajar ni, jadi pada kita, jiran sebelah, adik-beradik, mak mentua sakit, kawan-kawan terdekat. Jadi bila kita macam you mean like tiba-tiba? Ya, tiba-tiba. Bukan tiba-tiba, dalam kita punya circle tu, ada sebelah orang anak sakit pergi hospital tak baik-baik, anak dia pergi macam tu lah. Tapi dia kata, I cakap my wife, cuba kita panggil dia. Macam tu kan, cuba panggil dia, kita tengok. Kita buat benda yang sama. Cabut. Anak baik, mak pun baik, semua baik. All you did was that you sama, you method use, sama. Sama. Metaphysics. Yes, metaphysics yang kita belajar. Yang kita belajar energy. Is there a scientific explanation for this? Yeah. Apa? Actually, what do you call this? Itu lada putih. Lada putih ni apa scientifically significant? Okay, sebenarnya lada putih ni nothing. It's sebagai tools je. Okay. So. Apa yang kita perlukan adalah concentration. Kita fokuskan energi kita pada satu point. Contoh kalau macam air yang kita nak, air yang biasa, air daripada satu corong keluar, dia tak menyakitkan pun. Tapi kalau kita concentrated pada satu point, dia boleh potong belian. Betul. That is how kita punya concentration energy tubuh kita.
Ramai orang ada semua orang ada energy cap, ada energy. Why? You develop your punya energy based on you punya baca Quran, solat semua. Jadi setiap benda ada getaran. Sebagai mana Nabi kata, setiap makhluk berzikir. Setiap makhluk berzikir. Meja, kerusi, kotak ni semua berzikir. Why? Why zikir? Zikir is a vibration. So setiap tubuh ni semua vibrate. Semua benda mikrofon ni semua ada nyawa dia sendiri. Okay, then you punya energy develop by yourself dengan sekuat mana you, sedekat mana you dengan Allah. So the more you zikir, the stronger your defense. Correct. The more you believe on Allah, that is the biggest aura you have. Hey, but hold on. But then that's your biggest defense lah. Betul, your biggest defense. The more that you believe in Allah, the more bigger your defense. Tapi then I don't say that defend. It cannot be defend. It's your energy. Your energy. But then how do you explain? Contoh seorang ustaz yang terkenal kat Malaysia ni kan selalu kerap kena sihir. Yes. He's probably a very strong Muslim. Dalam nama ustaz, tapi dia kerap kena sihir santau. Okay, kalau you tengok dia punya practice dia ajar orang ayat itu, ayat ni, ayat tu, ayat ni. That's why I don't trust dekat ayat. See? Because you never percaya, you never really practice that the real defense is a'udzubillahi minasyaitonirrajim. That is the main yang you sebenarnya kena pegang. You punya ayat-ayat tu adalah selepas. Benda yang paling penting you pegang adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Why? Allah sebut dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. Boleh refer Allah kata, setiap anak Adam itu ada malaikat yang menjaganya silih berganti depan dan belakang, dan malaikat ni bekerja hanya dengan perintah Allah. So analogi dia, I bagi Cap 2 orang bodyguard, Harry dengan AC, pergi somewhere, pergi Petaling Street ke, I cakap Cap, ni 2 orang ni ada you punya bodyguard, ada weapon, ada senjata semua, follow you. If anything happen, you call me. Okay, so now you pergi dekat somewhere, then you kena pegang dengan gangster. What do you want to do? Gangster ada 2 orang dekat you ni. You nak buat apa? That time. See, you tak follow my order. I cakap if anything happen, you call me. Ibaratnya you ni adalah manusia yang 2 orang malaikat, and anything happen, you have to sebut a'udzubillah, baru dia activate. That malaikat activate bila you sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. And bukan sekali you kena ulang berkali-kali sampai betul-betul hati you ni, bila you sebut tu menggetarkan hati you. Ya Allah, aku tahu ya Allah ada gangguan. Contoh, Cap mesti pernah lalu ni rasa meremang. Bila rasa meremang, orang tiba-tiba baca ayat kursi. No, bila rasa meremang, kenapa jadi meremang? Energi tubuh you berlaga dengan energi jin yang mendekat kepada you. Dia belum masuk pun, dia mendekat saja. So kalau you punya energi katalah 5 kaki, berarti jin tu 5 kaki lagi, jauh lagi daripada you, bukan belakang pun. Tapi kadang tu terasa dekat sangat. It's a vibration you dapat rasakan. You body you, kadang-kadang ada another different person. Macam abang ni, dia mungkin dapat rasakan, dia bukan rasa vibration, you mungkin rasakan gerak hati je. I rasa tak sedar, macam ada something So it's different instinct. Person ada different level. I tak boleh cakap sama sebab manusia berbeza-beza. Okay, ada orang insting, I rasa tak sedar. So anything yang you rasa ni adalah sign yang Allah bagi. So bila you tahu that sign go to refer to this problem, apa you patut buat? You mintalah perlindungan kepada Allah. Okay, sebab kalau you ada problem dengan you punya jiran, jiran you bela anjing. Anjing ni bila you keluar rumah, anjing kejar. You keluar rumah, anjing kejar. You buat apa? Abang buat apa kalau abang keluar rumah, anjing jiran sebelah tu kejar? Abang buat apa? Saya kejar dia balik. No, realitinya. Jangan abang. We run lah. You run kan? Kalau kecil dulu kan, yang saya belum belajar lah, memang saya akan lari. Yes, you tapi lari. by the time saya belajar, rupanya sifat syaitan tu, kita kejar balik, baru dia lari. No, normally orang lari ke orang kejar? Orang lari. Lari lah. Lari, pukul lah. Tapi kalau benda tu berlaku hari-hari, takkan you nak lari hari-hari? Correct. You penat tak? So apa you sepatutnya kena buat? Kena belajar. No, you kena bagi tahulah toke sebelah. You punya anjing kacau I lah. You ikat, kalau tidak I report dengan majlis bandar. Bagi tahu tuan dia lah. Yes. Syaitan, jin ni ada tak tuan dia? Jin sihir ni ada tak tuan dia? Of course. Siapa tuan dia? Ada. I guess Allah.
Yes, that is the correct answer. It's not penyihir. I was about to say that. But that's the right Dan answer. Tuhan dia adalah Allah. Sebab tu kau kena report dekat Allah balik. Ya Allah, aku kena ganggu. So, kena minta bukan sekali. You kena report. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inilah pemantapan tauhid yang praktikal yang guru saya ajar. It's not that tauhid you believe. The tauhid yang how you practice. Contoh orang cakap you, bertawakallah, bersabarlah. Kau tak kena, kau bolehlah cakap. Betul. Cuba kau lalu sendiri baru kau tahu sabar macam mana. Betul. Dan Kan? nak jawab soalan Caps tadi, dia kata yang ustaz-ustaz pun kena, dia ingat ustaz-ustaz tu kebal. So tidak sebenarnya. Kita zaman Nabi, kalau kita tengok kan, Nabi pun telah disihir. So macam mana boleh Nabi disihir? Kekasih Allah tu. So maknanya kita ni tak kebal. Tidak ada kebal lah. Tidak ada kebal. Dan always, kata syaitan, kata jin yang pernah kita jumpa interview dulu-dulu, dia kata always ada lorong-lorong untuk ditembusi. Apalagi lagi tinggi rank orang tu, lagi tinggi level syaitan yang masuk. Dia masuk daripada corong lubang kesombongan. Macam kita sebut tentang tompok hitam pada hati tadi. Popularity. Ada lorong-lorong bongkak, duit haram, kan, benda-benda begitu. Kadang ada small thing menjadi lorong-lorong yang membuatkan jin masuk. Okay. Atau kita consider Allah bagi izin. Sebagaimana dalam kisah Nabi Sulaiman dulu ada begitu. Syaitan tu kata apa? Kalau bukan kerana Allah mengizinkan aku masuk, nescaya aku tak dapat masuk. So kalau ustaz level-level macam tu, ujian dia level berbeza juga. Henry, Yep. after hearing this whole conversation, I mean, what's your plans? You're gonna get full. Untuk diri sendiri You're gonna go berubat some more. Now Henry dah okay ke? Dah Actually belum okay. belum okay lagi. I Dah stop. berapa tahun? Berapa lama Henry cuba berubat? Kira saya diagnose 2018 kan. 2019 tu makan medicine kan. Badan pun besar, makin besar makin. Sebab ubat tu dia stop kita punya brain chemical semua yang tak balance tu kan. Okay. Kita boleh tidur dalam 3-4 hari tau. So dalam masa 6 bulan tu kan, saya telah buat sesuatu yang orang kata saya dah berhenti 7 tahun. Wow. Saya start smoking balik lah, start rokok balik kan. Saya stop ubat, saya start rokok. Yang penting saya boleh macam, saya punya parent aja, kau tak boleh macam ni. Kau kena bangun balik, bangkit untuk kerja, family. And then okay lah, saya start, orang kata 6 bulan tu dah slowly buang ubat. And then update balik resume, cari kerja balik kan. Lepas tu by the time kita kena face lah bipolar, and the same time kena tahu pasal jin semua tu kan. Boleh tak saya nak cerita balik pasal you punya previous yang apa tu, guest tu? Which one? Teha. Oh yeah, Teha, the girl. Yeah, that one blew up lah on social media. You have you want to share some feedback? Yelah, bila saya tengok you punya footage kan, itu adalah saya dulu. That's you. You can relate. Macam dia dah sama kan. Bila kita lalu kat certain area, kita rasa macam dia panggil macam mana kan, saya panggil pelaris. Ya, Teha said dia macam magnet. Benda tu macam magnet. Ya, bila saya makan satu kedai, macam asal pelaris ni nak serang aku ni kan. Macam kita cepat-cepat cakap dah cepat saya makan, jom balik. Because you can see it. Ya, kita rasa macam benda tu nak serang kita, attack kita. Tapi dalam terms medical, apa benda panggil Paranoia. Was-was jugalah tu. Jatuh was-was juga. Paranoid. So kita jalan masa tu kan. Lalu saya fikir, kita tak boleh lari, kena hadap je. Walaupun jin ke syaitan ke, hadap je lah. Yang penting saya tak kacau dia. Tu je kan. Aku tak kacau kau, jangan kacau aku. Kita nak buat kerja kita, yang tu je. Itu saya punya cara sekarang lah. And it's real. See, the people, I see a lot of comments case pasal Teha tu, they don't think it's real. They don't believe it's real. Tapi kalau terms medical tak real. Kalau terms yang taksubur saya panggil lah, taksub pada yang tu semua sihir gangguan tu, dia akan rasa benda tu betul lah. betul. Even kalau macam vibe tu, sebelum saya nak jumpa seseorang tu, kita boleh dapat rasa macam saya pernah cerita kepada seorang doktor jugalah, saya tak boleh cerita nama dia siapa kan. Dia kata macam doktor pernah tak rasa macam bila doktor duduk dalam baring tiba-tiba macam zap keluar daripada badan, tengok macam drone semua macam. Wait. I had that phenomena when I was a kid. It was a crazy. No, when you talk about like you out of your body experience. Yes.
When I was waktu tu Cap duduk I was living in Jordan. Time tu Cap berumur I think 11, 12, 13. Some random nights. And waktu Cap duduk Jordan tu kira antara first time Cap rasa macam solat khusyuk. Sebab kita punya ustaz tu memang gempak lah cara dia ajar kita mengaji yang solat, sampai Cap rasa khusyuk. There was I think several nights dalam 3 tahun tu where Cap terjaga, and dia macam kita macam ada migraine tau, tapi I can see my body tengah tidur. Betul. It was so weird. I didn't understand it for so long. Dia start sini lah. You sedar you tidur. Tiba-tiba you sedar macam you tak tidur, tapi you macam ada migraine. Tapi bila you buka mata sikit, you makin naik, makin naik. And for 3 years I couldn't explain that phenomena. Is it the same thing? Macam roh terkeluar ni. Roh Yeah, terkeluar. but bila kita when you're young, you don't know what it is. You just assume it's a bad dream. Saya tanya benda tu dekat kawan-kawan ayah saya ni, perubat juga kan. Dia kata, "Ish, kau dah dapat benda tu kan, kenapa? Kalau nak dapat benda tu susah," dia kata kan. What is it? Tak tahulah, macam roh terbang apa semua tu kan. Dia kena ada amalan dia, ilmu puting, solat tak tinggal, ngaji tahajud, semua tu kan, benda-benda yang tu kan. There you go, see. Some weird, so you must amal certain things, is it? Dulu sekarang dah tak buat dah. Okay, Wait, you can control it? You can control that? Semasa psikosis memang tak tahu benda tu, tapi kita dapat rasa macam ada parking kosong kat sana, jalan lah. Betul, ada parking kosong. Oh, it's like you master the art of that. Kita keluar azab lah. Lepas tu baru-baru saya cerita dengan saya punya klik kan, doktor kan, dia kata, "Henry, you tahu tak apa yang you alami ni sekarang, dia like astral projection." Was that say one more time? Astral projection. Astral projection. You know about this? Yeah, I know. Okay, go on. Tapi I tak belajar lah, tak study pasal tu kan. Google je lah. Oh, okay. Tapi ilmu-ilmu ni adalah diamalkan oleh anak-anak innuendo dekat Indonesia. Kan, pernah dengar kan? Benda nampak benda-benda lah. Magic. Macam tu lah. Tapi kalau daripada sudut agama, dah ke kiri. Oh, dah sesat sikit. Okay. Kita nak faham benda tu, kita kena tahu apa benda tu. Cuma saya nak tahu. Yes. Ramai perawat saya jumpa dulu masa bawa mak saya berubat, cerita benda-benda macam ni. Macam, oh, ini gangguan, ini jin, apa semua kan. Tapi tak ada orang explain macam mana benda tu berlaku. Betul. Cuba Ustaz explain sikit supaya saya boleh faham. Kan, macam saya sebut tentang kanser tadi lah. Kalau sebut kanser, doktor pun tak tahu stage 4. Bila stage 1 nya? Tahu-tahu dah stage 4 je doktor kan. So kalau kita pergi ulang pergi hospital pun, doktor pun takkan jumpa stage 1 pun. Tahu-tahu dah pecah pun jadi. Betul tak? So macam apa yang abang lalui tadi, bila abang daripada kecil dah lalu fasa tu, macam saya cakap tadi lah, kemungkinan ada parents ada gangguan, ada family ada gangguan. Naknya pula you punya orang-orang kampung kata, oh macam ni you dapat benda tu. Itu banyaknya saka lah tu, turun-turun macam ilmu special lah kan. Faham-faham je lah kan. Itulah sebenarnya yang dia nak cakap. Oh, kau kena beramal. Bang, beramal untuk dapat benda tu syirik dah. Yalah. Terus terang, jelas. Kau beramal, kau zikir nak 1,000, 2,000, 3,000, semata-mata nak ada special ability tu. Betul. Jelas dah syirik. Siapa ambil kesempatan? Syaitan ambil kesempatan. Dia nampak peluang nak bagi kesesatan, kat situ dia ambil peluang. Tu syaitan level-level tinggi tu. Yes. So nampaklah. So berarti dalam family abang tu mungkin kita tak boleh nak kata saka keturunan, mungkin peliharaan keluarga. Jangan pergi ke situ. Macam buruk benar keluarga kita. Betul. Mungkin mak ayah kita kena sihir. Mungkin tok nenek kita mungkin kena sihir. Kita tak tahu. Jadi apabila sihir dilancarkan, mission dia satu je, nak bagi kesesatan, nak bagi sakit. Kalau kita upah orang kan, kita upah gangster, kau pergi cubit pipi dia. Ataupun kita kata, gangster kau belasah aku turun, bagi cukup-cukup. Mesti bagi cukup-cukup lah. Takkan kita upah cubit pipi. Betul. Sama dengan jin. Jin akan makan keturunan. Okey, cakap pasal keturunan, Ustaz saya nak tanya sorry Kak. Anak saya yang first sulung, masa umur dia 5 tahun tau, kita orang pergi Langkawi tau. Balik daripada Langkawi, biasa Langkawi tempat-tempat yang tu kan, mistik kan. Yes. Kita orang sewa apartment dekat dapur tu, macam dapur kan. Kita orang tengok TV kat ruang tamu kan. Anak saya datang, Daddy, ada kakak. Kita tengok dapur kan, kosong sudah. Kosong sudah. Oh no. Saya dulu saya tak tahu lah. Saya baca ayat kursi.
Lepas tu tiba-tiba anak cakap, Daddy takut, kakak marah kan. Okay, dah semua masuk bilik. Malam tu saya baca Yasin dekat ruang tamu. Yes. Baca Yasin penuh. Lepas tu semua tidur dalam bilik kan. Tapi benda tu anak saya sekarang dah 14 tahun. Dia hilang masa 6 ke 7 tahun. Saya tanya Eva, dia nampak lagi tak sekarang? Tak. Tapi kalau rasa tu ada, dia kata. Dia kata masa even kita nak, macam saya nak hantar dia keluar sekolah tadika kan, kita naik motor kan, Daddy ada nenek, tengok belakang kan, dekat pokok serai kan. Okay. Pokok serai tu kan, Kita tak nampak dia nampak. dia seorang nampak kan. Kita tak apalah, kita angkat dekat bakul jalan. Lepas tu tanya Eva nampak nenek tu rupa macam mana, baik ke jahat? Baik, alah macam nenek mak Daddy, dia kata kan. Okay. Tapi bila waktu malam, lain pula dekat pokok pisang tu. Lain pula kan. Bagi hitam yang jenis Menakut-nakutkan. dia takut lah, dia takut. Yeah. Tapi benda tu beransur hilang bila dah 7 tahun ke atas. Saya pun pernah tanyakan saya punya doktor yang psikiatris kan, kalau adakah orang kata mental illness ni genetik? Sebab anak saya pun ada kan. Dia kata ya boleh jadi sebab you ada, dia kata. Tapi kalau dia berlanjutan sampai dia remaja, you kena bawa, dia kata. That's a scientific explanation, Scientific, right? yes. But spiritual, dia kata inilah nama dia keturunan. Gangguan keturunan. Tapi sebenarnya kalau selama ni abang ada sekarang, anak abang mesti ada simptom-simptom. Yep. Sampai sekarang walaupun dia tak nampak, dia akan ada simptom fizikal. Oh, fizikal lah. Contoh, sengguguk yang teruk, dia ada lebam-lebam pada badan dia. Mesti ada migraine yang teruk. Normally is the pattern is the same. Enzima ada. Eczema tak ada, tapi biasa saya anggap dia dah remaja 14 tahun, dia dah mula rebel.